Assalamualaikum semua. Ustazah harap kamu semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Baiklah, insya-Allah hari ini kamu akan belajar tentang dapat wang dan catat wang. Baiklah, bagaimanakah cara untuk kita dapatkan wang? Okey. Kalau murid-murid macam kamu ni, macam mana kamu nak dapatkan wang? Kalau macam ustazah melalui pekerjaan. Ustazah bekerja, kemudian ustazah dapat upah, kemudian ustazah dapat wang. Kalau kamu, macam mana ustazah? Saya tak bekerja lagi. Okey. Antara cara untuk dapatkan wang, okey. Yang pertama, kamu boleh dapatkan wang melalui duit raya. Contoh, ketika Hari Raya Aidilfitri. Okey, mesti ibu atau ayah kamu akan bagi duit raya kepada kamu. Ataupun pakcik-makcik ke, abang dan kakak ke, mesti akan bagi duit raya kepada kamu. Daripada situ, kamu boleh dapatkan wang ringgit. Okey, yang kedua, kamu juga boleh dapatkan wang ringgit melalui program yang diadakan di sekolah. Jika cikgu adakan program, kemudian dalam program tersebut ada pertandingan dan kamu masuk pertandingan tersebut dan kamu menang. Kemudian cikgu akan bagi kamu hadiah, yang mana hadiah tersebut dalam bentuk wang ringgit. Daripada situ juga kamu boleh dapatkan wang. Okey? Okey. Dan yang ketiga, kamu juga boleh dapatkan wang ringgit melalui wang saku. Wang saku yang selalunya ibu bapa kamu akan beri kepada kamu setiap kali kamu nak pergi ke sekolah. Jika kamu pandai berjimat, maka kamu akan dapatkan wang ringgit melalui wang saku yang telah diberikan oleh ibu bapa kepada kamu. Jika kamu pandai, contoh ibu bapa kamu bagi kamu RM10. Andai katalah satu hari ibu bapa kamu bagi kamu RM10. Daripada RM10 kamu hanya menggunakan RM2 sahaja. Jadi kamu boleh menyimpan RM8. Okey? Yang seterusnya, kamu juga boleh dapatkan wang melalui wang jualan. Okey, andai kata di antara kamu ini ada yang dah pandai dalam jual beli. Contoh, kamu jual kuih muih kepada orang di luar sana. Okey, contoh kamu jual kuih karipap satu 50 sen. Kamu pun jual dalam berapa karipap kamu jual? Contoh kamu berjaya jual 4 karipap. Satu karipap 50 sen. Kamu berjaya jual 4 karipap. Jadi kalau 4 karipap, RM2. Daripada situ kamu juga boleh dapatkan wang melalui jual beli. Okey? Okey, yang seterusnya kamu juga boleh dapatkan wang melalui datuk. Kata apa? Datuk beri. Okey, kadang-kadang kalau kamu balik kampung, mesti kadang-kadang atuk ataupun nenek mesti akan bagi wang kepada kamu kan. Kalau tak atuk atau nenek atau pakcik-makcik ke kan. Daripada situ kamu boleh dapatkan wang ringgit. Okey? Okey, yang seterusnya adalah catat wang. Okey, kamu boleh lihat di sini. Yang mana dia kata apa? Dia kata Liming bina jadual. Maksudnya Liming ni dia ada buat jadual. Okey, dia buat jadual apa ni? Okey, kamu lihat di situ ada tarikh, sumber wang, lepas kemudian ada simpan, kemudian ada belanja. Maksudnya kat sini Liming ni, okey, dia akan catat setiap kali. Contoh, kamu lihat tarikh di situ 10 hari bulan 3 2017. Okey, dia akan catat tarikh. Kemudian, dia kata sumber wang. Sumber wang kat situ maksudnya dia dapat wang tu daripada mana? Dia tulis kat situ apa? Nenek beri. Maksudnya, maksudnya dia cakap, nenek beri wang kepada Liming RM RM10. Sumber wang kat situ bermaksud wang yang Liming dapat daripada mana? Okey? Kemudian, sumber wang. Kemudian, Liming ni, dia simpan daripada RM10 nenek beri ni, dia simpan RM5. Kemudian, dia belanjakan. Daripada RM10 tu, dia teringin nak beli buku cerita. Nampak tu? Dia teringin nak beli buku cerita. Yang mana buku cerita tersebut harganya RM5. Okey, tadi nenek Liming ada beri kat Liming RM10.
Okey, kemudian Liming dia nak beli buku cerita yang mana buku cerita tersebut harganya harganya RM5. Okey, jadi daripada RM10 tu Liming ambil RM5. Kemudian dia beli buku cerita. Okey, jadi tinggal berapa? Tinggal lagi RM5. Kemudian dia simpan RM5 di dalam tabungnya. Nampak dia ada buat catatan di sini. Okey, penting tak nak buat catatan ni? Penting. Ini adalah cara-cara untuk kamu menyimpan. Dengan kamu buat catatan ni, kamu boleh tahu berapa wang simpanan yang ada di dalam poket kamu. Ada berapa rasa-rasanya. Ada berapa kat dalam tabung. Dengan cara menyimpan lah. Kalau tidak, kalau kamu dengan cara mencatat ni lah. Kalau kamu tak catat, nanti kamu akan, alamak, tadi dah guna berapa ya? Tadi dah guna berapa ya? Nanti kamu tak ingat berapa yang kamu dah gunakan. Nanti kamu, bila kamu nak beli satu barang tu, dah tengok je duit dah habis. Tak tengok duit dah tinggal sikit. Kalau kamu ada catatan, kamu boleh bajet berapa yang kamu hendak belanjakan. Okey. Kamu lihat pula tarian seterusnya. Okey, pada 10.3, Liming dapat wang daripada nenek iaitu RM10. Kemudian dicatat lagi. Dia tulis kat situ 16 hari bulan 3 2017. Liming dia dapat wang saku. Wang saku daripada ibu dan ayah dia. Berapa? 90 sen. Dapat 90 sen. Daripada 90 sen ni, Liming ni dia beli roti harga 40 sen. Jadi tinggal berapa? Okey, dia dapat wang saku 90 sen. Kemudian dia beli roti 40 sen. Tinggal berapa? 90 sen. Tolak 40 sen tinggal 50 sen. Okey. Yang seterusnya. Okey, dia catat lagi. Pada 24 hari bulan 4 2017. Liming dijual tin. Dijual tin. Okey. Jadi daripada dijual tin itulah dia dapat duit RM5. Betul. Dijual tin, dah jual-jual ke orang ramai. Kemudian dia dapat kumpul semuanya RM5. Okey. Daripada RM5 ni, okey, dia teringin nak beli aiskrim. Tu nampak tu aiskrim. Okey, berapa aiskrim tu harga dia RM1. Jadi RM5 tolak RM1 tinggal tinggal berapa? Tinggal RM4. Okey, jadi berapakah wang simpanan Liming yang ada dekat Liming sekarang ni? Okey, jadi ada berapa? Cuba kamu lihat. Ada RM5, ada 50 sen, ada RM4. RM5 tambahkan dengan 50 sen jadi RM5 50 sen. RM5 50 sen tambah dengan RM4 jadi berapa jumlah dia? RM9 50 sen. Jadi sekarang ni dekat Liming ni dia dah catat dah. Dekat tabung dia ada RM9 50 sen. Okey. Okey, baiklah, kamu dapat lihat dalam rajak ini ada seorang kanak-kanak lelaki dan juga seorang perempuan dewasa. Okey, seorang kanak-kanak lelaki ini namanya Liming. Okey, Liming lah yang tadi saya tunjukkan kepada kamu. Dia ada buat catatan wang ringgit. Maksudnya setiap kali dia dapat wang ringgit daripada mana-mana sumber, kemudian dia buat catatan. Okey. Jadi kamu lihat di sini dia kata apa? Dia kata saya simpan duit. Dia kata saya simpan duit. Saya nak beli beg duit. Kemudian ibunya kata apa? Bagus Liming. Maksudnya Liming ni dia simpan duit. Dia beritahu ibu dia ada simpan duit. Kemudian dia kata dia nak beli beg duit. Yang mana beg duit tersebut harganya RM10. Okey, ingat lagi tak? Liming tadi dia simpan duit berapa ringgit? Dia ada simpan duit RM9.50. Sekarang ni dia nak beli beg duit harganya RM10. Boleh atau tidak? Jawapannya tidak boleh. Sebab kenapa? Sebab tidak mencukupi. Wang yang berada dalam tabung simpanan Liming ada RM9.50. Nilainya lebih rendah berbanding beg duit yang hendak dibeli oleh Liming yang mana harganya RM10. Jadi, bagaimanakah Liming nak beli beg duit yang harganya RM10 sedangkan dia hanya ada RM9.50? Okay, dia perlu tambah lagi nilai wang berapa? RM50.
sen. Bagaimana dia nak dapatkan 50 sen ni? Dengan cara yang Ustazah beritahu kamu tadi. Kamu boleh dapatkan, Liming ni boleh dapatkan wang ringgit melalui duit raya. Ataupun hadiah yang berbentuk wang ringgit dengan sertai apa-apa pertandingan. Ataupun melalui datuk atau nenek dan sebagainya. Okey? Jadi RM9.50 tambah dengan 50 sen dapat RM10. Dia perlu tambah liming, perlu tambah lagi 50 sen untuk mencukupkan nilai RM10. Barulah dia boleh beli beg duit yang harganya RM10. Okey? Kita lihat contoh yang seterusnya. Okey, lihat soalan dia kata, wang di dalam tabung Adib ada 80 sen. Dia masukkan 20 sen lagi. Berapa jumlah wangnya? Okey, dia kata wang di dalam tabung Adib ada 80 sen. 20 sen tambah 20 sen, 40 sen. Tambah lagi 20 sen, 60 sen. Tambah lagi 20 sen, 80 sen. Maksudnya Adib ni dia masukkan 20 sen, 20 sen, 20 sen, 20 sen. Sampai jadi 80 sen. Okey. Kemudian, soalan tu dia beritahu, dia kata Adib ni dia masukkan lagi 20 sen. Maksudnya, dia tambah lagi 20 sen dekat dalam tabungnya. Jadi, berapakah jumlah wang yang berada dalam tabung tu? Berapakah wang jumlah keseluruhannya? Okey, 80 sen tambah 20 sen. Berapa? Nampak tu? 80 sen tambah 20 sen. Kamu perlu tambah daripada rumah. Sar dulu, kosong. Sifar tambah sifar. 8 sifar. 8 tambah 2. Jawapannya 10. Jadi jawapan keseluruhannya adalah 100 sen. Jadi 80 sen tambah 20 sen nilainya 100 sen. Jadi jumlah wang Adib yang ada di dalam tabung itu ialah 100 sen. 100 sen ni nilainya bersamaan RM1. Kamu perlu ingat 100 sen nilainya bersamaan RM1. Kalau 200 sen maksudnya RM2. Kalau 300 sen RM3. Okey? Okey, kita lihat soalan, contoh soalan yang seterusnya. Okey, dia kata apa? Saiful ada RM10. Dia derma RM4 kepada orang miskin. Berapa wang yang tinggal? Saiful dia ada RM10. Kemudian dia derma RM4. Maksud dia bagi orang RM4. Jadi berapa wang yang tinggal? Saiful ni dia ada RM10. Kemudian daripada RM10 tu, daripada nilai wang RM10, dia beri RM4 kepada orang. Jadi berapakah yang ada kat tangan Saiful ni? Wang ringgit yang ada di tangan Saiful. Ada berapa? Operasinya adalah operasi tolak. Kalau soalan yang tadi saya tunjuk, tambahkan. Di sini mestilah tolak. Sebab apa tolak? Sebab Saiful dia beri duit kepada orang. Dia derma duit kepada orang. Okey? Dan duitnya mestilah berkurangan. Mestilah tak bertambah. Okey? Okey, jadi RM10 tolak dengan RM4. Dapat berapa tu? RM10 tolak RM4. Tinggal, jumlah yang tinggal RM6. Okey, jadi RM10 tolak RM4. Jumlah yang tinggal adalah RM6. Jadi dia kata apa? Wang yang tinggal, maksudnya wang yang tinggal, maksudnya wang yang ada di tangan Saiful adalah hanyalah RM6. Daripada RM10 tinggal RM6. Kenapa tinggal RM6 je? Sebab Saiful dah derma RM4 kepada orang miskin. Okey? Jadi, Ustazah mahu kamu keluarkan buku matematik tahun 1, buku aktiviti jilid 2. Okay, Ustazah mahu kamu buat latihan pada muka surat 20 hingga muka surat 25. Okey, itu sahaja untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di masa akan datang. Okey, Assalamualaikum.